gaib tu rasanya. Antara gaib, banyak sangat andaian sekarang pening kepala kita kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rancak bukan main saya faham pesawat terbang. Duduklah. Kau nak jalan sekali duduklah. Zin, sekejap. Zin. Apa dia? Sinilah. Sinilah. Macam tak ada apa-apa je. Macam tak ada apa-apa jadi siang tadi kan. Apa benda ni? Tak ada apa-apa. Oh, buat-buat lupa pula dia. Tak ingat tu? Alah, apa benda ni? Kau kan ada hutang aku 5 sen. Kena ingat tau Pasal 5 sen tu boleh jadi poin masuk neraka. Sia-sia je kau semayang tukang tunggik. Nanti kejap. Nantilah. Aku tak nak makan riba. Balon. Ambillah balon ni mesin. Balik dulu. Assalamualaikum. Teruknya. Macam ni orang pun ada. Okey, tapi yang penting baki pun dia bagi jugalah. Betul. Tak adalah dia simpan 10 sen tu. Walaupun 5 sen tau ya Aina. Ya, betul. Penerbit kami di dalam Haslinda ni dah tergelak-gelak dah tengok paparan tu tadi. Saya kira ini juga mencuit hati dan perhatian anda semua. Dan ini sebenarnya akan kita bincangkan pada hari ini seperti yang telah dijanjikan tadi, yang mana kedekut tak kena tempat. Mungkin ada dalam kalangan mereka fikir saya tak kedekut, saya jimat. Saya kalau boleh nak buat simpanan yang lebih untuk keluarga saya. Bukan tak nak belanja orang lain ke apa, saya nak jimat. Mungkin. Dan ini akan kita bincangkan pada hari ini bersama dengan 3 orang tetamu yang cukup istimewa sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Kita bersama dengan Amin Idris selaku perunding motivasi, Raf Yaakob dan juga Mawar Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, Amin Idris. Cantik Ya, kerusi. saya. Baik, sebelum kita nak tanyakan pengalaman daripada Raf dan juga Mawar ni, kita nak tanyalah kepada Amin Idris kan. Apa sebenarnya beza kedekut dan juga jimat ni? Okey, untuk menjawab soalan tu, saya kena establish dulu apa prinsip formula yang kita semua kena faham. Okey. Sebagai suami, menjadi kewajipan untuk memberi nafkah. Sama ada dia miskin ke dia kaya, dia wajib bagi nafkah kepada isteri. Betul. Dan ini bersandarkan kepada surah At-Talaq ayat 7. Boleh refer kalau penonton di rumah kan. Boleh buka, disebut liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, sayaj'alullah. Cik Amin mungkin boleh unmute sekejap, kita tak boleh dengar. Okey. Tiba-tiba dia menghilang pula. Ini sabotaj isteri tu. Teruskan Cik Amin. Okay, maksudnya dalam ayat ni, hendaklah mereka yang Tuhan bagi rezeki memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, maknanya rezeki dia tak banyak juga, tak banyaklah sangat. Tuhan sebut apa? Hendaklah juga memberi nafkah dan harta yang diberikan oleh Allah kepada keluarganya. Dan Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dan Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Ayat ni nak bagi tahu, pertama, kita wajib bagi nafkah berdasarkan rezeki yang Tuhan bagi. Rezeki kita tak banyak, kita tetap wajib kena bagi rezeki pada kadar kemampuan. Dan ayat ni juga nak sebut, apabila kita memberi nafkah kepada ahli keluarga, terutama isteri kita, maka Allah akan meluaskan lagi rezeki kita. Nak sebut bila kita belanja pada isteri, bukan duit makin banyak, tapi bukan duit makin sikit, tapi Tuhan murahkan lagi rezeki. So itu prinsip asas. Soal kedekut ataupun jimat, dia gini. Kalau orang tu duit tak banyak kan, dia jaga duit, pada masa yang sama dia memenuhi tuntutan wajib isteri dan anak-anak. Itu namanya jimat. Yang kedekut ni ialah duit dah lah tak banyak, tapi belanja member boleh, beli rokok tak apa, lepas tu main game pula
dia boleh beli macam-macam benda online. Alamak. Kan? Kereta boleh modify. Kan? Kasut sendiri mahal-mahal. Tapi isteri barangnya cikai-cikai, murah-murah. Yang tu kata kedekut. Orang kata kupik bangah. Betul Cik Amin. Ini yang Satu-satu seperti Cik Amin sebut tu. Ini tadi. seperti yang saya bacakan tadi juga sebelum kita masuk ke segmen perbincangan pada hari ini. Berbelanja untuk orang lain boleh, tetapi untuk isteri dan anak-anak sendiri berkira-kira. Tapi mungkin ini juga yang boleh dikongsikan oleh Raf sendiri. Kalau kita lihat kan, Raf memang sanggup berbelanja lebih, terutamanya ketika Mawar tengah mengidam ke ataupun mahukan sesuatu ke. Jadi bagaimana sebenarnya Raf melihat perkara ini? Dari sudut tak kisah sebenarnya berbelanja asalkan dapat membahagiakan hati isteri. Okey, bagi Raf lah, kehidupan Raf ni Raf bersandarkan kepada dua orang, iaitu ibu dan juga isteri. Of course anak-anak. Tapi kalau dari segi perempuan, ibu dan isteri lah. So, bila bercakap tentang isteri pula, memang Raf pun tahu nafkah tu wajib, biarpunlah kita bagi RM50 ataupun RM100, memang harus bagi. Untuk itu adalah orang kata pintu rezeki untuk seorang suami. So bagi Raf, kalau ada duit lebih, tak salah untuk kata membuatkan isteri happy. Sebab bagi Raf, happy wife ni happy life. Betul. So soal berbelanja tu, para suami kita janganlah terlampau berkira dengan isteri. Kalau kita tak cukup duit, berbincanglah dengan isteri. Kita utamakan apa yang priority lah. Priority kita utamakan. Kalau boleh tangguh dulu. Tapi benda wajib dan asas harus beri. Itu dia Raf Yaakob sebagai seorang suami. Kita nak tanya kepada Mawar sebagai seorang wanita kan. Ada dalam kalangan mereka kalau nak beli barang ni kualiti tak seberapa tak apa, janji murah. Ada pula biarlah kita berbelanja lebih sikit tapi asalkan barang tu tahan lama. Puas hati. Puas hati. Pendapat Mawar bagaimana? Okey, macam Mawar kalau dari segi barangan tu, Mawar of course kalau macam Mawar daripada muda Mawar memang bekerja sendiri. So apa-apa, kalau Mawar nak beli apa-apa, Mawar akan discuss dengan abang. Kalau benda tu like Mawar betul-betul suka, Mawar nak yang betul-betul quality kan, untuk tahan lama, Mawar akan discuss. So sama-sama Mawar pun bantulah, tak adalah 100% abang. Kalau macam kadang-kadang abang macam extra strict, tak apa, abang belanja, belah. Betul, tapi kan macam Mawar kan, selalunya orang kata yang kedekut ni lelaki sahaja. Sebenarnya wanita pun ada juga kedekut yang tak kena tempat juga. Berkira-kira juga. Tak nak sebut kedekut tu. Betul. Tetapi kalau Cik Amin boleh kongsikan juga kan, saya tertarik apa yang dikatakan oleh Raf tadi, yang mana berbelanja untuk ibu dan juga isteri dan juga anak-anak tidak terlalu berkira dari sudut itu. Dan ini juga boleh dikaitkan dengan konsep menjemput rezeki dan bukan sekadar mencari rezeki. Kalau Cik Amin boleh kongsikan. Sekali lagi apa yang ayat last tu diputus-putus? Menjemput rezeki dan bukan sekadar mencari rezeki. Oh, I like. Okey. Bagus lah Yaina ni. Tapi tak kahwin lagi. Tu pelik. Tapi tak apa. Itu kita sembang kemudian. Sun. Okey. Number one, kita kena ingat. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan juga oleh Abu Daud, dan hadis ini sahih. Nabi sebut sebaik-baik kamu adalah kamu yang berbuat baik kepada ahli keluarga, dan akulah orang yang paling terbaik kepada ahli keluargaku. Ingat, maknanya kalau kita nak jadi yang terbaik, jangan duk sembang aku okey dengan member aku tak berkira dengan kawan-kawan kat office. Okey situ. Tapi kalau kau okey dengan rakan pejabat, kau okey dengan member, tapi dengan ahli keluarga macam nerali. Okey. Dan ayat saya sebut pada awal tadi, saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Ayat ini Tuhan sebut selepas daripada Tuhan bagi tahu bila kita bagi rezeki kepada ahli keluarga, terutama isteri, maka Tuhan akan meluaskan rezeki kita. Ini maksudnya kita bukan sekadar mencari rezeki, tapi kita mencari rezeki dengan cara rezeki itu datang melalui kita menjemput rezeki. Sebab ada orang dia cari rezeki, tapi yang dapat tak banyak. Kerana tidak ada keberkatan di dalam bisnes dia. Sebab apa tidak ada keberkatan? Dia menipu ahli keluarga contohnya, ataupun dia menipu klien, dia menipu customer, ataupun dia buat marketing dengan marketing yang lucah dan sebagainya. Mungkin ada juga rezeki datang tapi tidak ada keberkatan. Perasan tak? Ada orang
rumah dia besar tapi hidup dia tak selesa. Sentiasa takut kena rompak bagai dan sebagainya. Dia makan banyak tapi dia tidak ada rasa kemanisan bila makan. Tapi ada orang bila makan mungkin sekadar lauk nasi putih dengan telur goreng lepas tu kicap manis. Allah, dia punya nikmat luar biasa. Lapar pula lah Cik Amin dengar tu. Ada orang dia duduk rumah kecil tetapi dia rasa sentiasa bahagia. Tak adalah risau apa orang Kelantan kata serabut perut, tak ada. Kerana apa? Keberkatan dalam rezeki. Dan apalah kiranya kalau kita duit banyak dan duit kita ada berkat, hidup kita tenang. Salah satu caranya ialah kita berbelanja dengan membantu, dengan kita memudahkan, dengan kita membahagiakan pasangan kita. Betul. Pak kata Raf tadi, happy wife, happy life. Dan sebaliknya, miserable wife, miserable life. Pastikan institusi keluarga, isteri, pasangan bahagia dulu, maka mudahlah perjalanan hidup, kejayaan dan perniagaan sebagainya. Ya. Sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita hari ini, kita nak lihat pendapat rakan-rakan kita mengenai topik kita pada hari ini. Kedekut tak kena tempat. Jom kita saksikan. Bagi saya, tak wajarlah kalau seseorang itu bersikap kedekut terhadap mak ayah dan juga adik-beradik. Lebih-lebih lagi, jangan bersikap kedekut terhadap diri sendiri. Kerana kalau sesuatu benda itu di dalam kemampuan kita dan kita mampu beli, tak jadi masalah untuk kita dapatkan. Sekali-sekala, belilah, treatlah diri sendiri. Jangan kedekut. Pada pendapat saya, orang yang kedekut tak kena tempat ni adalah orang yang tidak menghargai diri sendiri. Terutamanya apabila dia berkira-kira untuk membeli keperluan sendiri. Baru-baru ini itulah mengenai kejadian kedekut tak kena tempat pada isteri. Dan bagi pandangan saya, benda itu tak sepatutnya terjadi kerana sepatutnya suami perlu membezakan antara berjimat cermat dan juga kedekut. Kalau benda itu mampu diberi, kenapa tidak diberikan kepada isteri? Saya rasa sepatutnya seseorang suami itu perlu tahu bertanggungjawab ke atas isteri dan anak-anak. Dan dia juga perlu tahu perbezaan antara berjimat cermat dan berlaku kedekut. Okey, itu dia kata sedikit sebanyak orang ramai tentang topik kita pada hari ini dan saya tertarik apa yang dikatakan oleh responden kita Nia Rafi'i yang berkata paling penting jangan kedekut dengan diri sendiri. Biasanya macam yang tadi Hawa tanya Yana, kalau untuk diri Yana memang suka spend, terutamanya untuk penjagaan diri, kulit ke rambut ke suplemen ke self reward dan sebagainya. Adakah ini juga yang dilakukan oleh Mawar Rashid? Maklumlah sebagai seorang selebriti, ibu, usahawan. Jadi ada tak orang kata allocation yang diberikan, peruntukan untuk diri sendiri? Macam bagi Mawar, untuk diri kita sendiri, of course kita kena sentiasa hargai diri sendiri. Sebab kata kalau macam dekat social media, Mawar selalu remind Mawar punya followers untuk always love yourself. Kita cintai diri kita, barulah kita boleh cintai orang di sekeliling kita. So that's why macam penjagaan diri sendiri, kita kena cantik-cantik, especially ada suami kan. Maknanya bila kita bekerja pun kita kena put aside juga untuk diri, untuk bantu suami juga. Macam tadi kan, dia cakap okey, kalau nak pilih barang murah ke barang mahal, kita kena tengok kemampuan suami. Kalau suami belum lagi mampu, kita ambil apa yang okey, kita jangan terlampau nak ikut nafsu kehendak macam tu kan. Itu yang dikatakan ukur baju di badan sendiri. Betul. Ya. Lepas tu kan Hawa, waktu Mawar cakap berkongsi tu kan, Raf tersenyum aja. Dia nak senyum lebih sikit tu tapi malu-malu lah. Ini memang pasangan yang cukup memberi inspirasi dan anda berdua sebagai usahawan pasti ada naik turunnya. Di saat yang sangat-sangat mencabar, bagaimana anda mengendalikan kewangan anda? Okey, macam Raf lah sebagai Menteri Kewangan dalam keluarga. Menteri Kewangan. Sebenarnya yang Raf perlu share kat you all, suami isteri ni tak perlulah terlampau suka memendam. Sebab kadang-kadang minta sesuatu, tapi suami tak cakap yang dalam duit dia ada RM100 je, dalam bank ada 100. Tapi benda tu yang bermasa muka, mengungkit-ungkit tu sebenarnya suami isteri ni harus berkomunikasi secara baik, secara berterusan hari-hari. Kena share. Sebelum tidur atas bantal tu share. Hari ni abang buat ni, abang macam ni, hari ni anjing macam ni, macam tu. So suami isteri tahu dia punya kewangan dalam kehidupan tu, dia tahulah berfikir
patut tak aku nak minta ni ke tunggu? Betul. Dari awal perkahwinan, kita orang tak pernah berkira. Kita macam memang tak ada count like, oh how much you spend for me or how much I spend for you. Memang apa yang kita bagi kepada keluarga, kepada tak kisahlah mak ke, kakak, abang ke, mau, tak pernah pun calculate berapa. Macam ni kita bagi, and kita, the more we give, the more we get. Macam Itulah kunci ya. Awal perkahwinan memang alhamdulillah Raf punya bisnes alhamdulillah. Tapi bila lockdown, Raf memang affected teruk. So bila lockdown Raf punya financial affected, Raf bercerita dengan Mawar yang support Raf banyak sebenarnya. So when it comes to berkahwin ni, husband and wife kena sentiasa berada time sama naik dan sama turun. Betul. Bila suami susah, perempuan tu dah mula buat hal ke kan, baliknya juga. Kena sentiasa support each other. Ini barulah susah senang kita bersama. Betul. Ya Cik Amin. Cik Amin, kalau kita tengok ini pasangan contoh, tetapi kita nak bantu mereka yang ada pasangan ni sifat kedekutnya tu sangat tebal. Bagaimana mereka sebagai pasangan ni nak bantu supaya amalan kedekut ini tak berterusan dalam keluarga tu, Cik Amin? Okey, suami dia ada beberapa jenis. Pertama, suami yang dulunya susah, dia jadi senang kerana isteri yang support dia ketika dia awal karier. Yang tu ya, saya lalui sendiri. Masa saya zaman BBNU dulu, saya banyak support. Dan bila saya berada di tahap saya sekarang, kan, saya mengenang balik segala jasa-jasa dia. Memanglah kadang-kadang ada juga rasa berkira. Seriously. Contohnya, bila isteri minta emas kan, bila isteri minta, adalah something yang bila tengok tu terbeliak jugalah matanya kan. Tapi bila fikir, aku pula boleh beli barang aku yang mahal-mahal kan, boleh beli mainan mahal-mahal, boleh beli jam mahal, boleh beli iPhone mahal. So saya fikir kalau bukan kerana isteri yang support sewaktu di awal karier, takkanlah aku tak boleh nak tolong dia bila aku dah berada di karier sekarang. Tu Betul. satu. Kategori kedua pula yang memang daripada awal lagi susah sampai ke sekarang susah. Okey, untuk begini suami tetap kena hargai isteri. Kenapa? Sebab isteri tetap setia bersama suami, sama ada suami tengah susah maupun bila semakin susah. Ya. Kan viral baru ni ada wanita yang tinggalkan lelaki kerana dulu gaji banyak, sekarang dah kerja rider, ditinggalkan. Untuk seorang wanita kekal dengan insan, dengan suami yang masa susah sampai ke bila-bila susah, bukan senang tu. Itu pengorbanan besar sebagai seorang isteri. Jadi kalaulah dimurahkan rezeki, maka suami janganlah berkira dengan isteri. Dan yang ketiga ni, ini masalah sikit. Dia tahu dah suami dia tu tak duit tak banyak kan. Kerja pagi petang siang malam dia ada. Tapi nafsu dia membuat-buat nak macam-macam. Nak beranak di tempat yang mahal-mahal. Prince Court okey, kan tak nak yang biasa-biasa. Tapi suami pendapatan tak banyak. Di sinilah tidak ada keseimbangan. Saya suka bila Mawar kata nak beli barang mahal tapi belum mampu. Belum, okey, bukan tak mampu, belum. Betul. Maknanya bila dah mampu, siap kau. Maknanya Mawar dia memahami situasi suami. Ada satu buku, 7 Habits of Highly Effective People. Dia tulis seek first to understand to be understood. Kalau kita nak difahami, kita kena memahami dulu. Nak suami faham kita kena fahamlah suami. Begitu juga suami, nak isteri faham kita kena faham juga isteri. Bila ada elemen ini, insya-Allah ada keseimbangan dalam rumah tangga. Dan yang kedekut tu akan terhakislah sikit. Nanti hujung-hujung nanti saya akan share doa untuk menjauhi daripada perangai kupik bangang. Okey. Sebelum berkongsi tentang doa itu, mungkin Raf dan Mawar boleh kongsikan jugalah. Dia orang kata kalau kedekut tak kena tempat ni, dia tak jadi kedekut tak kena tempat, maknanya kedekut kena tempat itu akan menjadi jimat. Tetapi saya kira kedekut tak kena tempat ni terjadi apabila kita tidak meletakkan perkara yang penting dan yang menjadi prioriti sebagai keutamaan kita. Macam orang kata, charity begins at home. Jadi sebelum kita melihat untuk memberi kepada orang yang lebih jauh, okey, penting sebenarnya untuk kita lihat orang yang terdekat dengan kita terlebih dahulu. Ahli keluarga kita, ibu kita, isteri kita. Dan dari sudut ini juga prioritinya itu akan membuatkan kita berbelanja dengan lebih baik lagi. Betul ataupun tidak, Raf?
Okey, ini adalah satu amalan yang Raf amalkan sejak berkahwin, di mana apa sahaja income yang Raf dapat, Raf akan asingkan, let's say bagi purata 10% lah. 10% tu memang Raf akan letak sebagai contohnya isteri 4%, ibu 2% dan selebihnya anak-anak 2%. Balance tu memang ada sedikit untuk kita bayar sedekah ataupun zakat, which is 1 or 2%. Macam tu lah lebih kurang. So memang sama ada, betul kita perlu utamakan orang yang terdekat, iaitu suami, isteri, anak dan juga ibu. Tapi wajib juga kita put aside biarpun sedikit untuk orang-orang di luar sana. Itu dah memang jadi amalan Raf lah dulu sampai sekarang, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mawar pula, mungkin boleh kongsikan kepada kita semua wanita ini, tak kisahlah mereka yang sudah menjadi isteri, ibu, bujang seperti kami berdua ni, kata-kata nasihat untuk tidak salah untuk berbelanja dan dalam masa yang sama, jangan kedekut untuk membantu orang lain juga, Mawar. Betul. Sebab macam Mawar sendiri, Mawar punya prinsip pula, Mawar sentiasa letak target. Macam contoh, Mawar nak bagi bayar zakat how much untuk lepas tu macam duit monthly Mawar nak bagi berapa dekat mami Mawar, duit saving berapa. So bagi Mawar, kalau nak untuk kita nak lebih grow dalam kehidupan kita, dalam career kita, dalam kesejahteraan kita, kita kena utamakan yang membantu orang yang lebih memerlukan tu. Itu yang sebab tu kalau macam dalam bisnes Mawar punya niat yang pertama ialah bantu orang. Kita bantu orang, benda tu yang akan buat kita sentiasa jalan, rezeki pun bertambah-tambah. InsyaAllah. Mawar pun tak sangka sebab Mawar tak adalah rasa macam kerja kuat, tapi macam alhamdulillah rezeki datang tapi Mawar keep bantu je. Boleh lah. Dan apa yang Mawar kongsikan ni kan sebenarnya adalah dalam rezeki kita ada rezeki orang lain juga, Hawa. Itu yang lebih penting dan orang kata gambaran yang lebih meluas tentang topik kita pada hari ini. Dan sebagai penutupnya kan di hujung perbincangan kita ni, Encik Amin mungkin ada sesuatu yang nak diberikan, mungkin tips, mungkin panduan dan juga doa tadi yang ini kongsikan berkenaan dengan topik kita, kedekut tak kena tempat ni. Okey, 3 benda je. Pertama, bila Tuhan sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki lebih kuat daripada wanita, disambung lagi bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwali. Maksudnya lelaki adalah pelindung bagi wanita, satu. Kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka itu lelaki ke atas wanita dan kerana mereka telah memberikan nafkah dan dari hartanya. Maksudnya suami ni dia ada power yang besar. Kerana apa? Dia memberi nafkah. Bila engkau kedekut dengan bini tapi engkau menuntut ketaatan, jangan malu company lah. Kita kedekut tapi minta ketaatan pada isteri. Kita nak minta isteri taat tapi kita tak laksana tanggungjawab. Tak jadi. Okey, pertama. Kedua, saya nak jawab, ada orang kata doa mak bapak adalah doa yang makbul daripada doa isteri. Pertama, tak dinafikan. Doa mak ayah kita makbul. Tapi jangan kita perkecilkan doa isteri. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Hadis ni nak bagi tahu, apabila suami berjauh dengan isteri dan isteri berdoa untuk suaminya, itu adalah salah satu doa yang tidak ada hijab, doa yang dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan perkecilkan doa isteri. Dan yang ketiga, saya nak bagi tahu, doa untuk kita elak daripada penyakit kedekut ialah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Bukhl ni maknanya bakhil. Aku kedekut. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. So doa ini kita amalkan pagi dan petang, insya-Allah Allah Taala akan mengikis perasaan kedekut dalam hati kita. Mudah-mudahan kita dapat keluarga bahagia. Kerana apa? Suami dia tidak kedekut, dia kalau tempat sebab apa? Dia berjimat, dia kayak kupik banga. Ustaz, mungkin Ustaz boleh share tu dalam IG Ustaz? Boleh. Nanti saya share. Macam Raf selalu amalkan satu doa ni untuk melembutkan hati isteri dan ke isteri melembutkan hati suami. Sebelum perbincangan baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la nusyrikanna illa ma kataballahu lana huwa maulana. Fallahu qahirun wa hafizun wa tawakkalul mu'minun. Amalkan, nanti Raf akan share juga. Wah, baguslah perkongsian pada hari ini oleh kesemua tetamu kita ni.
Mungkin selepas ini lebih banyak lagi hubungan yang harmonis, terutamanya apabila dari sudut perbelanjaan kewangan keluarga, insya-Allah. Ya, terima kasih banyak-banyak diucapkan Sama-sama. kepada Cik Amin Idris, kepada Raf Yaakob dan juga Mawar Rashid atas perkongsian pada ini. Bukan saja tips-tips dan kata-kata nasihat, dari segi kerohanian juga dikongsikan kepada semua penonton. Terima kasih banyak-banyak ya. Terima Semoga kasih. dimurahkan rezeki. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Terima Raf, Mawar. Okay, Amin, jumpa lagi. Baik. Wow, saya sangat-sangat suka Macam-macam kita perkongsian pada belajar, hari ini. Betul. Bukan sahaja dalam konteks institusi kekeluargaan ataupun hubungan antara suami dan isteri, tetapi sebenarnya kedekut tidak bertempat ni boleh di-stretchkan lagi perbincangannya, termasuklah kepada pelajar, kepada mereka yang masih lagi single ataupun yang bercadang-cadang untuk berkahwin. Kalau macam Hawa rasa turn off tak dengan lelaki yang kedekut tak bertempat ni? Mungkinlah. Tapi sebab bagi saya, kita kalau boleh jangan berkira dengan sesiapa saja. Ada kalanya kita bukanlah ada duit ribu-ribu sekalipun. Kalau kita sedekah sedikit sebanyak dengan sesiapa yang ada di sekeliling kita pun, rezeki Allah bagi dalam pelbagai cara. Bukan dari segi wang ringgit saja. Terutamanya apabila kita memberi itu, orang yang menerima itu memberikan doa untuk kita. Itu yang lebih penting sebenarnya. Okey, baik. Kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan Yuka Karisma. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini.